الله يا الله يا الله الله يا الله يا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Buat pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Perak dan pegawai-pegawainya, warga kerjanya, staf-stafnya yang dimuliakan Allah, dan guru-guru yang sangat dihormati, disayangi kerana Allah Subhanahu wa taala. Bahawasanya Nabi SAW mengajar kami untuk memuliakan guru, untuk meletakkan mereka di tempat yang paling tinggi. Dan Imam Syafi'i pun mengatakan qum lil muallimi wa fihi tabjila kadal muallimu an yakuna rasulah. Bangunlah kamu untuk menghormati seorang guru itu, kerana kedudukan seorang guru itu menyamai kedudukan seorang nabi. Maka tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan Allah sekalian, kalian berada di tempat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah SWT melimpahkan kepada kalian semua keberkatan, kebaikan, kesihatan, keselamatan dunia dan juga akhirat. Renungan kita pada pagi ini dalam kuliah kita pada pagi ini secara online adalah berkaitan dengan nuzul Quran. Satu program penting yang sentiasa kita bincangkan setiap tahun, terutamanya bila memasuki bulan Ramadan. Kerana Al-Quran adalah satu panduan dalam hidup kita dan setiap kita pasti merinduinya, membacanya, mudah-mudahan mengamalkan isi kandungnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati segala yang kita lakukan, dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari daripada Al-Quran ini menjadikan kita orang lebih baik di masa ke semasa. Jadi tuan-tuan dan hadirin dikasihi sekalian, marilah sama kita merenungi di awal kuliah tentang nuzul Quran ini ayat-ayat daripada surah Ad-Dukhan, iaitulah firman Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna mundirin fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursilin rahmatan min rabbik innahu huwas samiul alim. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Sadaqallahul azim. Ahlan wa sahlan ni kepada semua yang hadir pada kuliah ni, Tulip Mas, Nurizan Umar, Hafizah Mahzura, Ummu Anas, Zi Ahmad, Zainaria Buang, Syahadatul Husna, Ustaz Azman, Ustaz Nizam, Zarina Mukhtar, semua yang hadir, Syafiq Murad yang ada juga bersama-sama dengan kita dalam majlis ilmu pada pagi ni. Saya bersiaran daripada portal ataupun daripada Facebook Jabatan Pendidikan Negeri Perak. Jadi tuan-tuan boleh panjangkan, boleh share video ni kepada sahabat-sahabat kita yang di luar. Mudah-mudahan adalah pengisian untuk kita pada hari-hari yang penting daripada bulan Ramadan yang sudah pun mengesok pergi, tuan-tuan, yang sudah pun berkurangan hari-hari pertemuan kita untuk bertarawih dan sebagainya, ya, dengan masa yang begitu pantas berjalan. Ayat-ayat daripada surah Ad-Dukhan ni kalau kita lihat menceritakan tentang penurunan Al-Quranul Karim, nuzul Quran. Jadi ayat ini turun kata para ulama tafsir berpandu kepada hadis-hadis yang sahih. Ia menceritakan tentang penurunan Al-Quran. Jadi Al-Quran ini diturunkan dengan dua peringkat. Peringkat yang pertama diturunkan secara jumlatan wahidah. Jumlatan wahidah maknanya diturunkan direct daripada Allah Subhanahu Wa Taala ke sama'id dunia, ke Baitul Izzah. Ini adalah tempat-tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada Lauh Mahfuz diturunkan daripada ayat yang pertama hingga terakhir, daripada surah pertama hingga surah terakhir, ke satu tempat namanya Baitul Izzah,
di sama'id dunia, di langit dunia tuan-tuan. Dan kemudian ia diturunkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mufarraqan munajjaman, diturunkan dalam tempoh 23 tahun mengikut kebanyakan para ulama yang membincangkan ulum Quran, contohnya Imam Masyuti dalam kitabnya Mu'tarakul Aqran. Begitu juga dalam kitab-kitab yang berkaitan dengan ulum Quran yang lain. Ia menunjukkan kepada kita bahawa Allah SWT menurunkan Al-Quran itu sekaligus kepada langit dunia pada malam Qadar. Ini yang kita baca dalam surah Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Ini berkaitan dengan qadar. Jadi turunnya Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam tempoh 22 tahun setengah ataupun 23 tahun mengikut keadaan, persoalan, hukum hakam, suasana yang berlaku dalam tempoh Nabi SAW diutuskan ke Mekah dan juga ke Madinah. Itu adalah berkaitan dengan penurunan Al-Quran. Jadi yang kita imani, kita yakini turunnya Al-Quran itu ke langit dunia, ke sama'id dunia sekali, lengkap semuanya sekali, dan kemudian diturun kepada Nabi kita SAW untuk menjawab persoalan yang ditimbulkan oleh umat Islam, contohnya tentang isu-isu yang berlaku dalam hidup Nabi SAW, termasuklah isu fitnah kepada keluarga Nabi, contohnya bila kaum musyrikin, kaum munafikin yang ada di Madinah berpesta untuk memburuk-burukkan Aisyah radhiyallahu anha lantaran pulangnya Ummul Mukminin ini ke Madinah diiringi di atas unta Safwan bin Mu'attal. Maka turunlah ayat surah An-Nur untuk menerangkan bahawa isteri Nabi SAW itu bebas dari fitnah yang dikenakan. Jadi dengan ilmu Allah SWT yang mencakupi segala-galanya, yang Imam Ghazali gambarkan, ilmu Allah ni bukan macam ilmu kita. Ilmu kita, kita belajar, kita tahu, kita bertanya orang, kita bertambah, kita pergi menuntut ilmu, bertambahlah ilmu kita. Tapi ilmu Allah ni bersifat lengkap, sempurna dari awal hingga ke akhir. Jadi segala peristiwa yang berlaku dalam kehidupan umat Islam, kehidupan Nabi kita SAW telah sedia ada di sisi Allah, diturunkan mengikut waktu, mengikut masa, mengikut persoalan yang ditimbulkan. Itu sebab kita melihat dalam banyak ayat-ayat Allah SWT terdapat soalan, yas'alunaka 'anil mahid, yas'alunaka 'anil ahillah, yas'alunaka madza yunfiqun. Perkataan yas'alun ni makna bertanya. Ini juga satu motivasi kepada umat Islam untuk mengamalkan sikap bertanya. Maka bila mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, datanglah wahyu untuk memberikan penjelasan terhadap isu yang dipersoalkan itu. Orang Madinah sebagai contohnya, bila Nabi sampai di Madinah, antara pengaruh kuat kepada orang Arab di Madinah adalah masyarakat Yahudi yang ada di sana. Alhamdulillah, Ustaz Adlan jelas clear di Facebook Sektor Pendidikan Islam. Terima kasih atas jemputan saya pada hari ini, untuk berkongsi di kalangan tuan-tuan merupakan orang alim, orang hebat, guru-guru yang sangat mulia. Apalah sangat yang boleh saya kongsi dengan tuan-tuan, rasa kerdil diri. Jadi tuan-tuan hati dan dikasihi sekalian, turunnya Al-Quran itu kepada Nabi kita SAW mengambil kira peristiwa yang berlaku pada zaman baginda SAW. Jadi bila kita merhatikan hari apakah wahyu turun buat pertama kali ke atas Nabi kita SAW, ini pun dibincangkan oleh para ulama dalam kitab-kitab ulum Quran, contohnya Syekh Manak Qattan menjelaskan bahawa hari yang diturunkan wahyu buat pertama kali adalah hari Isnin, iaitu turun surat Iqra dalam bulan Ramadan. Ketika tahun pertama Nabi SAW dilantik, pada masa itu belum lagi difardukan ibadah puasa. Maka Nabi telah pun bersabda kepada para sahabat, tanya, wahai Rasulullah, bilakah turunnya wahyu yang pertama? Jawapan Nabi kita SAW, huwa yaumul itsnain, dzalika yaumun wulidtu fihi wa yauma bu'istu au unzila fihi al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Nabi telah menjelaskan kepada para sahabat, hari dimulakan turunnya Al-Quran itu pada hari Isnin. Hari itulah aku dilahirkan, kata baginda SAW. Hari itu juga aku dibangkitkan, dan hari itulah pertama kali wahyu diturunkan kepadaku. Itu sebab Nabi kita SAW suka berpuasa sunat pada hari Isnin. Jadi kita boleh mengikuti perkara ini. Turunnya Al-Quran ini secara beransur-ansur dan tempoh 23 tahun.
adalah untuk ditafkhim min amrihi, untuk menunjukkan kepada keagungan kedudukan Al-Quran itu. Kata Al-Imam Abu Syama Al-Maqdisi, seorang ulama dari Baitul Maqdis, bila kita menyebut nama tentang Baitul Maqdis ni tuan, saya teringat satu kisah yang berlaku pada mufassir yang hebat dari bumi Syam, guru kami almarhum Syekh Dr. Fadl Hasan Abbas. Saya suka cerita tentang tuan guru ni tuan-tuan. Ini pun meninggal dunia lagi seorang tuan guru saya, Tuan Guru Datuk Ismail Kamus. Semoga Allah tempatkan mereka tempat hamba yang salih dan salihah. Ampunkan dosa mereka, tinggikan darjat mereka tuan-tuan. Kita doakan untuk mereka. Jadi kata Syekh Fadl Hasan Abbas, guru tafsir Quran kami yang terkemuka, ketika beliau belajar di Mesir zaman mudanya, tuan guru kami ni buta tuan-tuan. Kalau datang ke kuliah dipimpin orang, tapi masya-Allah kutub sita, hadis-hadis Nabi yang dalam 6 kutub sita, dalam kitab hadis yang 6 itu, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Ibn Majah, Nasai, semua dalam hafazannya. Kalau kita membacakan di hadapannya, tersilap satu titik, yang dhabit dalam akal fikirannya itu lebih tepat daripada apa yang kita baca, yang mungkin berlaku kadang-kadang isqat, jatuh kadang-kadang, ataupun hilang perkataan baris tersebut atau titik tersebut. Dia berkata, ketika aku belajar di Mesir, aku berkumpul dengan guruku di Azhar. Guruku sayang kepadaku, kata Dr. Fadl Hasan Abbas. Lalu ketika dia bertanya melihat serbanku, serban orang Jordan, orang Palestin, orang Syria lebih kurang sama. Dia tarbush dia lain daripada tarbush Azhar. Azhar agak kecil. Tapi kalau tarbush ulama-ulama Jordan, tuan-tuan boleh lihat pakaian mereka, ya, pakaian ulama mereka. Kerana pada zaman kerajaan Islam Osmaniyah, para ulama disuruh memakai pakaian tertentu untuk mengenalkan mereka, menampakkan mereka agar mereka dihormati. Maka Dr. Fadl Hasan Abbas ni berkata, saya pakai serban ataupun tarbush Jordan, Syria dan juga Palestin sama. Maka guru saya tanya, di mana kau beli serban ni nak? Maka saya menjawab, saya beli di Palestin. Tuan-tuan, guru ini sedang bercakap dengan anak muridnya di bahagian depan living room di rumahnya. Anak-anak murid datang berziarah itu, isterinya dalam bilik boleh menangis terisak-isak tuan-tuan. Ini cerita tentang ahli tafsir Quran. Saya nak kaitkan dengan tuan-tuan. Itulah isteri dalam bilik itu, seorang makcik yang sudah berusia, menangis terisak-isak. Semua kawan saya di bahagian depan rumah itu heran, kenapa dia nangis ya? Rupa-rupanya makcik yang hebat ini menangis kerana terdengar perkataan Palestin. Bagi orang yang baca Quran, mereka akan membuat satu jambatan tuan-tuan. Tadabbur Quran itu menyebabkan mereka menjambatankan diri mereka dengan bumi-bumi penuh barakah yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Terima kasih tuan-tuan. Iaitulah Syekh Abu Syama Al-Maqdisi berkata, tujuan Quran itu diturunkan beransur-ansur oleh Allah untuk litafkhim min amrihi, untuk menampakkan keagungannya, kehebatannya, kedudukannya. Lalu orang-orang kafir berkata kepada Nabi kita SAW, wa qala alladhina kafaru laula nuzila al-Qur'anu jumlatan wahidah kadzalika linuthabbita bihi fuadak wa rattalnahu tartila. Berkatalah orang-orang kafir kepada Nabi kita Muhammad SAW, kalau Al-Quran itu diturunkan sekaligus, kan lebih baik. Maka Allah menjawab, tidak wahai Muhammad, beritahu kepada mereka kami turunkan Quran itu beransur-ansur, walaupun kami mampu untuk melakukannya sebagaimana kami turunkan kepada Nabi-Nabi terdahulu. Kitab-kitab yang kami hantar itu, Taurat kami turunkan, Injil, Zabur kami turunkan semuanya sekaligus wahai Muhammad. Tetapi untuk engkau tidak wahai Muhammad, linuthabbita bihi fuadak wa rattalnahu tartila, kami turunkan maksud supaya engkau mudah untuk ingat wahai Muhammad, kau dapat mengingatinya wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan begitu juga umatmu. Itu sebab berkata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ketika turunnya Al-Quran itu kepada kami turun saja kami terus amalkan, turun yang baru kami dah amalkan yang lama. Tetapi malang bagi kamu semua, kata Abdullah bin Umar,
iaitu dia berkata demikian kepada anak-anaknya, kepada anak-anak para sahabat yang ditemuinya lepas wafat para sahabat yang agung-agung, yang hebat-hebat, dan Rasulullah SAW itu dikatakan mereka, kamu Quran turun lengkap di depan kamu, telah ada di depan kamu, tapi kamu yang tak beramal dengannya. Kami dahulu sempat ayat Quran itu turun, kami beramal, turun kami beramal, turun kami hafaz, turun kami memahaminya, tetapi kamu dah ada komplit di depan kamu, cuma kamu saja yang tidak beramal dengannya. Jadi turunnya Al-Quran itu kepada Nabi kita SAW mengambil kira peristiwa, persoalan, keadaan yang berlaku. Dan tadi saya kaitkan dengan nama Palestin. Guru saya berkata, Syekh Dr. Fazal Hasan Abbas, begitu interaksi orang-orang saleh kepada ayat Quran, sehingga menyebabkan isteri dalam bilik itu ketika suaminya bertanya kepada anak-anak muridnya, daripada mana serban itu, kenapa serban kau lain daripada serban orang lain? Gurunya saja bertanya, dia tahu itu serban negara Syam, serban negeri Syam. Tapi bila jawapan daripada guru saya Dr. Fazal Hasan Abbas, serban ni saya beli di Palestin, isinya menangis kerana teringat ayat daripada surah Al-Isra yang Allah firmankan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah menggerakkan hamba-Nya dari bumi, namanya Baitullah di Mekah, Masjid Haram, ke Baitul Maqdis di Palestin. Jadi bila teringat perkataan Palestin itu, izzah yang ada dalam diri seseorang mukminah, perempuan itu perempuan, tuan-tuan, suaminya sudah tentu lebih hebat, suaminya orang alim, guru di Azhar, maka isterinya dalam bilik menangis kerana teringat kami bersalahnya kami sebagai umat Islam kerana melepaskan Palestin jatuh ke tangan orang-orang Yahudi. Sebelum ini ada kerajaan Islam Osmaniyah, kata isteri dalam bilik itu, kata isteri kepada tuan guru, kerajaan Islam Osmaniyah menaungi semua negara umat Islam, memberikan kebaikan mereka, termasuklah Palestin itu. Ketika datang wakil daripada Yahudi untuk membeli Palestin itu dengan emas yang banyak berbilion nilainya, kata Sultan Abdul Hamid, Sultan Islam yang terakhir itu, berkata, aku tidak akan menjualnya kerana datuk nenek moyang aku membelinya dengan darah mereka. Nanti kalau kerajaan Islam Osmaniyah jatuh, ambillah dia, engkau boleh ambillah daripada tangan umat Islam, kerana kami sudah tidak mampu lagi mempertahankannya. Maka tuan-tuan, ini interaksi, tuan-tuan. Bila mereka baca Quran, mereka berinteraksi dengan ayat Quran. Ini adalah perkara yang penting untuk kita faham bila menyebut tentang nuzul Quran. Jadi para ulama berijma' mengatakan bahawa, kata Ibn Hajar dalam Fathul Bari ketika menjelaskan tentang turunnya Al-Quran, beliau berkata para ulama berijma' mengatakan bahawa Quran merupakan kalamullah, iaitulah perkataan Allah dan bukannya makhluk. Dan dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad 1200 tahun yang lalu, seperti inilah menyebabkan beliau telah pun dipukul, kerana pada zaman itu kerajaan Islam Abbasiyah terpengaruh dengan fahaman mazhab Mu'tazilah yang banyak menggunakan akal, mengatakan bahawa Quran itu makhluk. Tetapi Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan tidak, Quran itu adalah kalamullah. Maka Imam Ahmad telah pun ditahan, dipukul, dipenjarakan kerana mempertahankan bahawa Al-Quran itu merupakan kalamullah, Al-Quran bukannya makhluk. Maka tuan-tuan dimuliakan sekalian, ia merupakan kalamullah. Talaqahu Jibril anillah wa ballaghahu Jibril dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Jibril telah menerimanya daripada Allah, dan Jibril menyampaikannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kejujuran. Tidak seperti dikatakan oleh pihak Syiah yang mengatakan bahawa sebenarnya Al-Quran itu sepatutnya diturunkan kepada Ali karamallahu wajhah. Itu sebab ketika mereka nak membagi salam, mereka akan mengatakan khanal aminu. Mereka tidak bagi salam macam kita, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Mereka tidak buat begitu. Mereka akan menepuk paha mereka kedua-duanya dan mengatakan khanal aminu, iaitu khianatlah pemberi amanah. Siapakah pemberi amanah? Siapakah yang pembawa amanah? Mereka maksudkan Jibril AS, kerana Jibril sewaktu menerima wahyu daripada Allah, beliau gagal untuk menyampaikannya kepada Ali, tetapi disampaikannya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi Jibril menyampaikan kepada Nabi kita SAW dan membacakan untuk Nabi berkali-kali Al-Quran ini, terutamanya pada tahun diwafatkan baginda SAW, iaitu Ramadan terakhir dalam kehidupan Nabi SAW. Datang Jibril membacakan untuk Nabi, talaqi dengan Nabi sebanyak 2 kali.
dan ia merupakan satu isyarat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam bahawa tahun itu tahun terakhir Nabi untuk talaqi Al-Quran. Alangkah indahnya para ulama Islam berkata, tuan-tuan, Quran turun dari Allah SWT yang maha pengasih, maha penyayang kepada Nabi kita, maka tingkatan Nabi kita menjadi manusia, Rasul, utusan yang paling mulia. Quran dibawakan oleh Jibril, nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Jadi turun kepada Jibril alaihi salam, dan Jibril jadi malaikat yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Al-Quran turun pada malam Qadar, dan jadilah malam Qadar itu malam yang paling hebat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan andai Al-Quran itu dibaca oleh seseorang kita akan jadi orang yang paling hebat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini benar sekali kata-kata ni, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Jadi bila kita lagi berkaitan dengan ni, Allah menjelaskan dalam surah Al-Isra pula ayat 106, surah Al-Isra, untuk mengetahui tuan-tuan, surah yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Burajan, seorang ulama yang telah pun wafat lebih 800 tahun yang lalu, beliau membaca surah Al-Isra dan menemui clue, tanda-tanda pembebasan Baitul Maqdis semula oleh seorang mujahid. Dan beliau meletakkan tari tersebut tepat dengan membukanya Salahuddin Al-Ayyubi Baitul Maqdis, tuan-tuan. Kata para ulama, Quran bukanlah kitab ramalan, tetapi bila kita membacanya, menghayatinya, mengkajinya, mendalaminya, kita akan lihat macam-macam perkara yang terkandung dalamnya, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, kekuatan yang ada padanya. Berkata seorang ulama Islam yang terkemuka, Badi'uz Zaman Sa'id Nursi, dalam kitabnya bertajuk Rasailun Nur, bahawa kedudukan kita orang Islam pada hari ini amat mengecewakan. Kita seumpama seorang yang sakit dan bertemu dengan doktor, dan doktor pun memberikan prescription tentang penyakit kita dan memberitahu kita ubat yang perlu kita makan. Dibekalkan kepada kita ubat tersebut dalam bekas-bekasnya, kampit-kampitnya. Maka bila seorang pesakit, iaitu kita lah tu, kita pun terima kampit ubat itu, kita bawa pulang ke rumah, kita membaca, makan 2 kali sehari, ambil kampit kedua, makan bila sakit, ambil botol yang ketiga, makan bila batuk. Kita hanya menyebut perkataan yang terdapat di atas kampit itu, tetapi tindakan susulannya tidak berlaku. Benarlah kata-kata Malik bin Nabi, seorang pemikir Islam yang hebat, ummatuna ummatun la taqra wa idza qara'at la tafham wa idza fahimat la tutabbiq wa idza tabbaqat la tutabbiq ala wajhihi sahih. Umat ini adalah umat yang kurang membaca. Bila dia baca, dia tidak faham. Kalau dia faham, dia tidak mengamalkan. Kalau dia mengamalkan salah daripada cara yang betul, jauh daripada cara yang betul. Maka tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, kata Badi'uz Zaman Sa'id Nursi, Quran dibaca oleh orang Islam, tetapi mereka tidak mengamalkan konten dalamnya, atau mereka tidak faham, mereka tidak minat untuk mengetahui, mereka hanya baca saja. Maka memanglah dari sudut pahalanya mereka dapat, tapi dari sudut beramalnya jauh sekali. Maka tuan-tuan dan hati dan dikasih sekalian, bila Allah turunkan dalam surah Isra ni, yang dibaca oleh Nabi kita salam, dan dibaca oleh Ibnu Burajan, seorang ulama yang terkemuka, lalu beliau meramalkan tarikh pembukaan Baitul Maqdis semula selepas ia jatuh ke tangan Kristian, dan benar-benar ia jatuh pada tangan Salahuddin Al-Ayyubi pada waktu yang telah pun dikatakan oleh Ibnu Burajan dalam karangannya. Tuan-tuan, Allah menyatakan dalam surah Isra ayat 106, surah yang penting yang Nabi gemar untuk membacanya saban malam ini, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukth wa nazalnahu tanzila. Quran yang kami asing-asingkan penurunannya bergantung pada waktu, seperti yang telah dijelaskan tadi, supaya engkau membacanya kepada umatmu dengan keadaan beransur-ansur, dengan keadaan tenang, dan kami turunkan ia beberapa kali penurunan. Jadi inilah antara kehebatan yang ada pada Al-Quran berkaitan dengan Al-Quran ini. Dan ayat yang terakhir turun, dikatakan oleh kebanyakan para ulama tafsir, mereka berkata, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Tapi dalam menjelaskan isu ini, kata kebanyakan para ulama tafsir, contohnya Asyuti,
bahawa ayat ini turun, ayat yang terakhir turun dalam musim haji Nabi yang dipanggil sebagai Hajatul Wada' itu. Ayat yang benar-benar terakhir turun adalah wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Dan takutlah pada hari engkau kembali pada Allah dan semua jiwa akan disempurnakan bahagian masing-masing tanpa kamu dizalimi sedikit pun. Demikian kajian kepada Al-Quran ni tuan-tuan. Tidak ada satu kitab pun dalam dunia yang mendapat kajian, mendapat perhatian seluruh manusia sebagaimana hebatnya Al-Quran. Bacaannya kena ikut tajwid, huruf-hurufnya dikira, perkataan-perkataannya dikira. Semua ini kerana mengimani janji Nabi SAW dalam hadis sahih, la aqulu alif lam mim harf walakin alif harf wal lam harf wal mim harf. Nabi bersabda setiap bacaan Quran pada huruf-hurufnya satu perkataan itu ada 10 hasanat. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah boleh lipat gandakan lebih daripada itu. Dan aku tidak berkata pada kamu alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Sampai dikira oleh para ulama tuan-tuan. Bagaimana kebetulan boleh berlaku? Perkataan yaum dalam Al-Quran itu ada sebanyak 365 kali diulang. Perkataan zakat sama banyak dengan perkataan barakat. Barakah dalam Quran sama banyak dengan perkataan zakat. Berarti bahawa zakat yang kita hulurkan itu adalah keberkatan. Perkataan jannah sama banyak dengan perkataan nar. Subhanallah, Masya Allah, Tabaraka wa ta'ala. Ya, satu, kalau dikatakan kebetulan yang meningkan kepala si kafir, si musyrik, si ateis, tuan-tuan dimulai Allah sekalian. Jadi bila kita melihat kepada Al-Quran ni, sekarang tibalah masa untuk kita berfikir apakah tanggungjawab kita kepada Al-Quran. Bila Nabi kita bersabda sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu an-nasiha, qulna liman ya Rasulullah, qal lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Nabi bersabda bahawa agama ini adalah nasihat. Untuk siapa wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, untuk Allah, untuk kitabnya, untuk nabi-nabinya, untuk nabinya, untuk orang-orang beriman, dan untuk sekalian orang, untuk pemimpin-pemimpin Islam dan untuk sekalian manusia. Bagaimanakah hak nasihat yang kita berikan kepada Allah? Kata Ibn Alan dalam syarah hadis, dalam syarah Riyadhus Salihin, menjelaskan bahawa maksud nasihat untuk Allah itu adalah mentaati segala perintahnya, menuruti segala suruhannya, meninggalkan segala larangannya. Dan hak kita memberi nasihat kepada Al-Quran adalah kita mengamalkan segala yang terdapat padanya, beriman dengannya, ininya, mengikuti petunjuk-petunjuk yang ada padanya, membacanya siang dan malam. Maka itulah antara tanggungjawab kita sebagai memberikan nasihat kepada kitabullah. Dan demikian juga nasihat kita kepada Nabi SAW adalah mengikuti segala sunnahnya, memperjuangkannya, menjadi orang Islam, mengikut segala sunnah-sunnah Nabi SAW. Nasihat kita kepada para pemimpin umat Islam, menyokong mereka dalam kebaikan, menasihati mereka andai berlaku sebarang kekurangan ataupun kesilapan. Dan nasihat kita kepada orang Islam bukan sahaja dalam bentuk memberikan kata-kata yang betul, malahan bertindak seperti yang kita lihat penjelasan oleh para sahabat Nabi macam Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu. Ini merupakan seorang sahabat Nabi yang sangat mulia, handsome orangnya. Sayyidina Umar berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, andai engkau nak melihat wajah Nabi Yusuf, inilah rupanya. Jarir ni tuan-tuan, handsome orangnya. Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu, bila kita ceritakan tentang nasihat kepada orang Islam, bagaimanakah nasihat? Adakah kita pergi betulkan dia, tegur dia? Itu satu. Tapi Jarir ni satu hari ketika membeli kuda di pasar Madinah, dia mendapati harga kuda yang ditawarkan itu jauh di bawah harga market yang sepatutnya. Katalah seekor kuda harganya 300 dirham. Orang itu menjual pada harga 100 dirham. Maka Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu menyuruh orang itu menaikkan harga hingga sampai ke harga yang tertinggi. Barulah Jarir membayar harga kuda tersebut. Khadamnya, pembantunya bertanya kepada tuan sahabat Nabi ni, Jarir bin Abdullah Al-Bajali ni, tuan, kan kau orang tu dah jual murah, beli je lah. Kalau kita pada hari ni tiba-tiba dengar ada orang nak jual tanah harganya murah, below market price, kita pun berusaha lah untuk pergi beli, bayar segera, nanti takut terlepas peluang. Sedangkan orang yang jual ni dia terpaksa jual kerana dia keluarganya sakit. Mungkin kerana ada masalah tertentu.
kita orang Islam pada hari ini elakkanlah sikap mengambil kesempatan terhadap orang-orang keliling kita, tuan-tuan. Antara ayat yang tegas memberitahu kita isu ni adalah surah Al-Mutaffifin. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun. Celakalah bagi orang yang suka curang dalam perniagaannya. Kalau dia membeli, dia minta kurang harga tu, dahsyat-dahsyat. Kalau dia menjual, dia mengambil kesempatan terhadap pembeli, iaitu mengurangkan timbangan dan sebagainya. Sepatutnya sekilo dia letak 900 gram, 100 gram diambil, dikurangkan, keuntungan berpihak kepada dia. Ini juga kalau kita perhatikan surah At-Taghabun. Taghabun ni maknanya perkataan al-ghibnu, ataupun al-ghubnu. Ghibnu makna satu benda yang kebersalahan. Nanti di akhirat semua orang akan rasa kebersalahan kerana dia tak buat yang terbaik. Peniaga menipu pembeli mengambil kesempatan terhadap peniaga, berlaku juga. Ya tuan-tuan, ini kalau kita dengar satu isu berkaitan dengan orang Islam, tolonglah kita berhati-hati tuan-tuan. Terutamanya orang Islam ni, mereka baru berniaga. Nak banding dengan orang-orang yang bukan Islam, mereka dah berniaga berkurun-kurun. Mungkin ada kesiapan-kesiapan tertentu yang dilakukan oleh orang Islam. Janganlah kita tolong sebarkan tuan-tuan. Mungkin ada kenyataannya yang salah, mungkin ada sikapnya yang menyombongkan diri, mungkin terlupa daratan dan sebagainya. Tapi kita maafkan mereka tuan-tuan, kerana saya teringat almarhum tuan guru saya Datuk Dr. Harundin ketika membincangkan ayat daripada surah Al-Ma'idah, bahawa Allah mengingatkan kita, ya ayyuhallazina amanu may yartadda minkum an dini fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adzillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wala yakhafuna lawmata laim dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Dalam ayat ini mengajar kita, kalau kamu murtad daripada Islam, Allah pasti menggantikan dalam Islam itu orang lebih baik daripada kamu. Sifat mereka, Allah mengasihi mereka, mereka mengasihi Allah. Yuhibbuhum wa yuhibbuna adzillatin 'alal mu'minin. Mereka itu bersifat rendah diri kepada orang Islam. A'izzatin 'alal kafirin, tegas kepada orang bukan Islam. Kita bukanlah bererti kita menganiaya orang, tak, kita tegas. Dalam perkara asas kita tegas. Kasih sayang diberikan kepada orang Islam, keutamaan kepada orang Islam. Mana-mana tempat dalam dunia pun begitu tuan-tuan. Maka kata Datuk Dr. Harundin kepada kami selaku anak muridnya, kalau engkau ada peluang untuk dapatkan perubatan, pergi pada orang Islam. Kamu peluang membeli barang, beli pada orang Islam. Kerana orang-orang bukan Islam, mereka dah maju ke depan. Bagilah peluang kepada orang Islam pula untuk maju. Ya, itu salah satu sebab mengapa orang-orang Yahudi begitu maju dalam dunia tuan-tuan. Kerana sokongan yang mereka berikan kepada bangsa mereka sendiri. Saya terbaca satu buku bertajuk By Way of Deception, bahawa bagaimana Yahudi mula bertapak di Amerika menjadi kuat. Satu hari seorang budak bekerja dengan majikannya Yahudi, buka kedai kecil saja. Dan budak di Amerika ni, saya tak ingat bangsanya, mungkin Mexican ke apa ke, dia bekerja dengan tokennya Yahudi. Pada satu hari tokennya selalu pergi, dia mengambil barang daripada pembekal wholesaler itu juga orang Yahudi, jauh tempatnya, harganya pun tak adalah murah sangat. Tiba-tiba ada seorang buka kedai, orang Arab buka kedai di satu tempat, kedai barangnya jauh lebih murah daripada pembekal Yahudi itu. Dan budak lelaki yang cerdik ni, Mexican ni, berkata pada bosnya, tuan, saya dapati harga kat situ lebih baik lah tuan lebih untung. Maka bosnya, majikannya pun berkata kepada dia, cuba kau dapatkan aku detail tentang kedai yang baru dibuka tu. Maka budak Mexican tu membuka nama orang Arab, asal mana, apa barang yang ada, semua dia ambil list tu. Budak cerdik ni tunjuk pada bos dia. Sebaik saja bos dia tengok nota yang disediakan itu, dia baca, dia tahu dah ini tribe sini, keluarga ni bukan keluarga Arab, bukan keluarga Yahudi, ini keluarga Arab. Terus dia kata pada pekerjanya, engkau aku wajibkan ambil juga pada pembekal itu, walaupun harganya jauh lebih mahal, walaupun tempatnya lebih jauh. Kerana aku orang Yahudi bertanggungjawab untuk sokong bangsa aku tak boleh sokong bangsa lain. Kalau kita cerita pada orang, nanti orang kata rasis. Tapi inilah sebab satu bangsa berjaya, kerana rasa sayang kepada bangsanya sendiri. Kerana kita orang Islam pula ada tanggungjawab untuk keluarkan zakat, untuk bantu dan sebagainya. Maksud saya, berhati-hatilah dalam apa saja tomahan yang kita
panjangkan berkaitan dengan orang Islam, entiti Islam, organisasi Islam, pemimpin Islam, jaga-jaga tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi balik kita kepada apakah tanggungjawab terhadap para pemimpin. Maka Allah, sahabat Nabi yang mulia ni, Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu an, ketika membeli kuda tersebut, dia beli dengan harga yang lebih mahal daripada yang ditawarkan. Maka pembantunya berkata, "Tuan, kenapa tuan perlu bayar harga mahal macam tu? Padahal dia dah bagi harga murah." Kata Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu, "Aku belajar daripada Rasulullah SAW, nasihat itu untuk orang-orang beriman. Aku menasihatinya untuk letakkan harga lebih tinggi kerana aku dah pun memeriksa harga kuda dia letak itu murah. Mungkin dia tak tahu harga sebenar, mungkin dia terpaksa jual, mungkin anaknya sakit, dia nak perlukan wang segera. Kalau dia tahu, tentu dia tak buat demikian. Maka aku takut dia tak aniaya. Nanti satu masa bila dia sedar bahawa dia tersilap menjual kudanya pada harga murah, lalu orang bertanya kepadanya, anaknya berkata kepadanya, aku tak sampai hati. Nanti dia berkata kepada anaknya, yang membeli kuda ayah itu sebenarnya seorang sahabat Nabi. Dia ambil kesempatan pada ayah, iaitu membeli pada harga yang murah, market value, kerana ayah terpaksa jual pada masa itu. Aku tidak mahu itu berlaku, sedangkan aku ini sahabat Nabi." Aduhai Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu, engkau bukan saja menghimpunkan pada dirimu kekacakan seorang lelaki, kehebatan ilmu seorang alim, kewarakan seorang yang dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, aku bimbang nanti tiba satu masa bila dia sedar harganya itu murah daripada yang sepatutnya, maka dia akan berkata, yang memberi kesempatan kepadaku adalah seorang sahabat Nabi. Itu tidak layak, itu tidak patut, itu tak sepatutnya berlaku. Maka tuan-tuan yang rahmati dan dikasihi, dalam penjelasan para ulama ni tadi, hak kita kepada Al-Quran ada banyak disebut oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan. Ya, At-Tibyan fi adab hamalatil Quran. Imam Nawawi mengarang kitab ni lebih 700 tahun yang lalu. Masih lagi boleh kita rujuk, kita baca seolah-olah kita melihat ia dikarang untuk zaman kita. Kerana ikhlas macam Imam Nawawi ketika menulis, ke apa itu akan kekal dibaca orang sebenarnya, tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah menguninkan kepada kita keikhlasan ni, tuan-tuan. Jadi di antara amalan ataupun hak Quran yang perlu kita penuhi, wahai tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, adalah membaca Quran, menghatamkannya. Dan inilah dia amalan para salafus salih. Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i ni, tuan-tuan, siapa tidak kenal Imam Syafi'i? Imam yang mulia ni wafat pada usia muda, 55 tahun, tuan ni. Tapi meninggalkan mazhab yang besar, catatan, tulisan, pemikirannya yang hebat. Kata seorang anak muridnya, Babik, baca buku Imam Syafi'i yang bernama Risalah itu 500 kali aku baca. 500 kali, tuan-tuan. Kitab usul fiqh yang penting itu. Ya, berkata Abu Rahman Al-Madini, aku menyuruh Imam Syafi'i untuk menulis, Muhammad bin Syafi'i untuk menulis sebuah buku berkaitan dengan istinbat, hukum, dalil daripada Quran dan hadis. Maka beliau pun menghadiahkan kepadaku menulis buku Risalah. Lalu aku mendoakan untuknya setiap waktu sembahyang. Ya, tuan-tuan, Imam Ahmad berkata, wahai Imam Syafi'i, aku mendoakan untuk engkau setiap hari. Sehingga anak Imam Ahmad bin Hanbal ini pun menjadi jealous pada ayahnya, mengapa ayah doakan untuk Imam Syafi'i setiap hari? Jawapan anaknya, wahai anakku, tamsilan Syafi'i kepada kita adalah seperti matahari kepada dunia. Imam Syafi'i yang hebatnya, tuan-tuan, baca Al-Qurannya sangat merdu. Kalau dibaca Quran, semua orang akan berhenti mendengar bacaannya. Dan bila dia sedar orang mendengar bacaannya, berhentikan bacaan mereka, Imam Syafi'i akan tutup mulutnya terus, takut diserang perasaan riak. Imam Syafi'i yang kita muliakan, yang kita bangga jadi pengikutnya pada hari, tuan-tuan, Imam Syafi'i membaca Al-Quran dalam bulan Ramadan ini sebanyak 60 kali. 60 kali. Allahu Akbar. Ditanya kepada para ulama, contohnya Syekh Muhammad Hassan Didu, seorang ulama terkemuka dari Mauritania pada hari ini, macam mana beliau boleh baca sampai 60 kali? Kita nak baca khatam sekali dalam Ramadan pun payah sangat. Jawapan Syekh Muhammad Hassan Didu, tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube beliau, Dr. Syekh Muhammad Hassan Didu, Dal Waw. Beliau ni berkata,
Allah memberikan keberkatan dan Allah memberikan kepada mereka ni karamah. Maka satu hari yang mereka lalui lebih banyak keberkatannya daripada satu hari yang kita lalui. Kalau seseorang nak mengatakan bahawa masa sepatutnya menuju ke hujung makin kurang berkat, sepatutnya logik akal tak berkata begitu, kata Ibn Hajar Asqalani dalam Fathul Bari. Kalau kita ibaratkan bumi ni macam bola yang kita pusingkan sekuat hati, lagi menuju ke penghujung, bola itu berpusing makin slow kan tuan-tuan. Kalau kita mengatakan masa yang diberikan Allah itu makin kurang banding dengan masa sebelum orang-orang sebelum kita, itu salah sebenarnya. Kerana bola yang kita pusingkan itu makin lama makin slow. Menunjukkan kepada kita waktu orang yang awal daripada kita, generasi salafus salih, waktunya lebih pendek. Kalau itu logiknya. Tak. Keberkatan ni adalah satu perkara berkaitan dengan anugerah daripada Allah. Maka Imam Asy-Syafi'i mampu mengkhatamkan Quran 60 kali dalam bulan Ramadan. 200 tahun lebih lepas wafatnya Imam Syafi'i itu, lebih kurang 100 tahun lebih, datanglah seorang ulama di Mesir namanya Abu Bakar bin Al-Haddad. Beliau ni membaca sejarah Imam Syafi'i, membaca Quran sebanyak 60 kali dalam bulan Ramadan. Maka beliau berkata, aku akan cuba menandingi guru yang hebat ini. Beliau pun mazhab Syafi'i juga. Abu Bakar Al-Haddad ni imam besar juga mazhab Syafi'i di Mesir. Aku akan cuba melawan Imam Syafi'i. Maka dia pun cuba baca. Dan tahun terakhir Ramadan sebelum dia mati, dia hanya mampu menyempurnakan bacaan Quran sebanyak 59 kali. Allah, semangat motivasi macam ni yang ada pada orang-orang sebelum kita ni patut membakar semangat kita tuan-tuan. Itu sebab kita kena jadi orang membaca untuk meniru, mengikuti, mencontohi orang-orang salih sebelum kita. Jadi Imam Syafi'i mengkhatamkan Quran 60 kali dalam bulan Ramadan. Subhanallah. Kalau bulan bukan Ramadan, beliau membaca Quran 30 kali. Maknanya satu hari sekali khatam. Kata Syekh Muhammad Hassan Didu, ini kerana keberkatan karamah yang Allah beri kepada mereka, keberkatan waktu. Kita kalau tidak mampu kerana benda itu terlalu jauh, cubalah target untuk khatam sekali tuan-tuan. Terutamanya bila umur kita dah menjangkau 40 tahun. Kenapa ya? Kerana umur 40 tahun disebut oleh Allah dalam surah Al-Ahqaf ayat ke-15. Wa balagha 40 sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Allah menekankan umur 40 tahun. Kata Imam Baghawi, 40 tahun adalah tempoh sepatutnya seseorang berusaha untuk jadi lebih baik dalam hidupnya. Kerana kebanyakan para anbiya dilantik oleh Allah dengan amanah berutusan pada usia 40 tahun. Maka setiap kita kena berusaha untuk mempertingkatkan jati diri Islam kita, kualiti amalan kita bila kita memasuki umur 40 tahun. Maka hendaklah berusaha seseorang kita untuk khatam Quran dalam bulan Ramadan ini sekurang-kurangnya sekali. Bagaimana kalau kita sibuk sangat? Kita ni mungkin kerja yang berat. Mungkin kita ni kerja kontrak. Mungkin kita ni kerja polis, kerja askar, ni kerja-kerja yang sangat mulia tuan-tuan dimulakan sekalian. Kata seorang ulama Indonesia keturunan Abu Bakar As-Siddiq, namanya Profesor Hasbi Siddiqi. Beliau mengatakan beliau ni keturunan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sebab dia title As-Siddiqi. Beliau berkata bahawa kalau kita tidak mampu untuk khatam Quran, cubalah khatam separuh daripada Quran 15 juzuk. Kalau tak mampu juga 15 juzuk, cubalah 10 juzuk. Kalau tak mampu juga, cubalah kita aim, target untuk khatam Quran dalam Ramadan ini, khatam pada surah-surah yang utama. Contohnya Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Isra yang Nabi suka baca, Al-Kahfi setiap hari Jumaat dalam bulan Ramadan macam hari ini. Lagi apa? Baca surah Al-Waqi'ah dalam satu riwayat daripada Allah bin Mas'ud, daripada Tabarani. Surah ini boleh menafikan kefakiran daripada hidup kita. Surah Al-Mulk yang dibaca setiap malam oleh Nabi SAW. Nabi menjelaskannya sebagai Al-Mani'ah, Al-Munqizah. Surah yang akan menjadi pendinding untuk kita ketika ditanya dalam kubur nanti, penghujah bagi pihak kita, lawyer bagi pihak kita. Lagi surah apa? Surah As-Sajadah, Alif Lam Mim, Tanzil, yang dibaca pada pagi Jumaat, yang kita sujud tilawah, kita sujud sajadah itu. Lagi Juz Amma, lagi surah Al-A'la bagi penekanan padanya, surah Al-Ghashiyah,
Jadi ini antara cara kita untuk meraihkan Quran, supaya Quran tidak berkata kepada kita di akhirat, inna qaumi ittakhazu hadzal qur'ana mahjura. Wahai Tuhan, sungguhnya umat ini menjadikan aku sesuatu yang ditinggalkan. Kata Dr. Ratib Nabulisi amat malang sekali orang yang meninggalkan Quran. Liunzira man kana hayya wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Alangkah ruginya orang yang meninggalkan Quran ni. Hidup dia dengar je Quran, dia tengok je Quran dalam televisyen, dia berkata, oh, ada orang mati ke? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Alangkah ruginya orang ni. Dia tengok je Quran, dengar je bacaan Quran, oh, ada orang mati Dia ingat Quran itu diturunkan untuk si mati. Subhanallah, Masya Allah, Tabaraka wa ta'ala. Jadi jelas Imam Nawawi, yang pertama, hak kita kepada Quran, nasihat kita kepada Quran, untuk membolehkan kita memperjuangkan isi kandungan Quran, bacalah Quran dan berusaha untuk mengkhatamkannya, terutamanya dalam bulan Ramadan ini, tuan-tuan. Kerana Allah menyatakan Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran. Tuan-tuan boleh Allah sekalian. Jadi dengan Al-Quran dalam Ramadan ni, maka kita untuk Al-Quran dan mengkhatamkannya. Kalau tak dapat nak mengkhatamkannya, maka hendaklah kita berusaha target surah-surah tertentu seperti dikatakan oleh Hasbi Siddiqi. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan, hak kita kepada Al-Quran adalah kita dituntut untuk tadabbur isi kandung Al-Quran itu. Afala yatadabbarun Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak tadabbur Quran, ataupun hati mereka sudah pun dikunci, tidak lagi mendapat manfaat daripadanya? Nak ceritakan kualiti iman para sahabat sebelum kita, tuan-tuan, macam Umar Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar ni menjadi imam sembahyang subuh di Masjid Nabawi pada masa beliau menjadi Amirul Mukminin. Sayyidina Umar baca surah Yusuf sampai kepada ayat innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Sayyidina Umar tak boleh lengkapkan bacaan, nangis dia. Tangisan Sayyidina Umar itu berpunca daripada memahami ayat dan meletakkan ayat itu dalam diri kita. Ini namanya tadabbur, tuan-tuan ya. Penghayatan berkualiti. Seseorang mereka membaca ayat qutufuha daniyah, memetik buah dalam syurga itu. Syurga kalau nak satu buah itu akan meluyutkan dahannya, rantingnya menuju kepada kita. Maka mereka baca Al-Quran, mereka nampak buah itu sudah pun meluyut di depannya, turun di depannya untuk dipetik, seolah-olah macam nak memetik buah itu. Rasulullah SAW lah punya cerita ni. Jadi tuan-tuan mulia Allah sekalian, Sayyidina Umar baca ayat Surah Yusuf itu mengisahkan tentang Nabi Yaqub yang kesedihan bila mendapat tahu anaknya mati dimakan serigala seperti didakwa oleh anak-anaknya yang lebih besar itu. Maka Nabi Yaqub menangis dan mengadu pada Allah, innama ashku bathi wa huzni Allah. Wahai Tuhan, aku mengadu kesedihanku, kesusahanku hanya kepadamu. Maka Sayyidina Umar merasakan dirinya yang termasuk dalam ayat itu. Walaupun pengalaman itu bukan berlaku kepadanya, tetapi keserasian yang luar biasa hasil daripada tadabbur menjadikan beliau melihat ayat itu turun untuk dirinya. Tuan-tuan, berapa banyak masalah kita dalam hidup, tuan-tuan? Banyak kan? Banyak. Duit kereta tak bayar, duit rumah tak bayar, ni cerita buat hutang. Hutang dengan orang pun tak bayar kadang-kadang. Culas pada waktu kerja, tak buat kerja dengan betul. Gagal mentaati suruhan ibu bapa dengan baik. Masalah dengan adik-beradik, masalah dengan pasangan, masalah dengan anak-anak. Banyak. Pada siapa kita nak mengadu, tuan-tuan? Boleh kita mengadu kat Facebook. Ada ke orang kat Facebook nak tolong kita? Manusia ni cuma ada dua saja jenisnya, pesan Syurahi Al-Qadhi. Manusia ni ada dua jenis saja. Yang pertama, orang yang sayang kepada kita, dia akan cuba bantu kita. Kalau dia tak bantu kita, dia akan sedih atas kesalahan kita. Yang kedua, orang yang benci pada kita. Mungkin zahirnya nampak suka pada kita, tapi hatinya sangat meluat pada kita. Maka bila kita menceritakan sesuatu masalah dengannya, dia akan gembira, padan bergengkau. Maka tuan-tuan, dalam dua-dua keadaan kita meletak diri kita dalam kebersalahan, kata Syurahi Al-Qadhi. Tuan-tuan kenal tak Syurahi Al-Qadhi ni? Syurahi Al-Qadhi ni seorang tabi'in yang terkemuka, tuan-tuan ya. Sebab tu Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu membeli kuda, tiba-tiba dia bawa pulang ke rumah, kuda itu tempang. Maka Sayyidina Umar pun minta kepada penjual kuda untuk pulangkan balik wangnya, khiyar. Maka orang yang nak jual kuda itu tak setuju untuk pulangkan wang Sayyidina Umar. Dia kata, saya jual pada tuan kuda ni elok, mana ada kuda ni sakit. Tiba-tiba berada dalam simpanan tuan terus sakit.
tak, saya tak boleh pulangkan. Akhirnya mereka pun telah menjadikan Syuraih untuk menjadi hakim dalam perbalahan itu. Syuraih Al-Qadhi. Syuraih Al-Qadhi radhiyallahu anhu arda. Orang ni kata pada Sayyidina Umar, wahai mukminin, Sayyidina Umar khalifah masa tu tuan. Ini orang saya cadangkan jadi hakim dalam perbalahan kita. Maka Syuraih pun dibawa. Syuraih pun meneliti kes itu. Dia terus mengatakan, wahai Sayyidina Umar, pulangkan dia dalam keadaan baik ataupun kekallah milik Sayyidina Umar dalam keadaan dia seperti itu. Kerana dia menjual, saya dapati buktinya lengkap. Dia jual kuda ni baik. Macam mana boleh sakit, boleh jadi tempang dalam simpanan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar mendengar jawapan yang tidak berpihak kepadanya itu. Sayyidina Umar terus angkat Syuraih ini menjadi hakim dalam kerajaannya, tuan-tuan. Syuraih Al-Qadhi ni, tuan-tuan ni. Syuraih Al-Qadhi. Panjang masa dia menjadi hakim mahkamah Islam daripada zaman Sayyidina Umar, Osman, Ali, Muawiyah. 4 orang khalifah. Dia sempat berkhidmat untuk 4 orang khalifah. Syuraih ni satu hari orang datang bertemu dengannya dan mengadu kepadanya kesusahan hidup. Dia berkata kepada Syuraih, tuan, saya ada masalah hidup, wang saya tak cukup, saya nak makan pun tak ada, makan yang murah-murah saja, tak boleh beli yang mahal-mahal, anak isteri saya nak pakaian baru, saya tak mampu nak belikan. Beliau menceritakan semua benda negatif, tuan-tuan. Maka Syuraih ini akhirnya berkata kepada orang lelaki itu yang merupakan kaum kerabatnya lah, ya, anak saudaranya. Dia berkata kepada lelaki itu, anakku, mari aku pesan satu perkara. Dalam hidup ni, engkau kalau tak boleh nak hidup seperti orang lain, kau redalah dengan apa yang ada. Warda bima qasamallahu laka takun aghnan nas. Redalah kamu dengan apa pemberian Allah, nanti engkau akan jadi orang yang paling qanaah, orang yang paling kaya sebenarnya, kalau engkau reda dengan apa yang Allah beri. Kalau engkau mengadu pada manusia ada dua je. Pertama, dia memang suka dengan kau, sayang dengan kau. Mungkin dia mampu bantu engkau, mungkin dia tak mampu bantu engkau. Kalau dia tak mampu bantu engkau, dia akan sedih atas masalah yang menimpamu. Maka jangan adu kepada mereka. Yang kedua, orang ni zahir ni nampak macam suka dengan kau, tapi sebenarnya dia benci dengan kau, dia meluat dengan kau. Maka bila kau mengadu kepadanya, maka dia berlaku di sini syamatatul a'da. Kita dalam doa Nabi ajar supaya Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa daraki syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Dalam hadis sahih kan, Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa daraki syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ini ustaz-ustaz dekat sektor pendidikan Islam Kelantan, ahlan wa sahlan. Ya, sektor pendidikan Islam negeri lain pun saya nampak tadi. Nanti boleh tolong muatkan doa ni dalam Facebook kalian, dalam sektor pendidikan kalian, ajar kepada orang Islam. Makna doa ni sangat penting untuk kita baca, terutama yang situasi penyakit hari ni. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa daraki syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu daripada yang pertama sekali, jahdil bala. Jahdil bala ni maknanya bala yang menimpa kita secara tiba-tiba. Nauzubillah, ya tuan-tuan, tiba-tiba pergi cek doktor, rupanya kena penyakit. Allahu Akbar, la ilaha illallah, sihat sebelum ni, penyakit apa sajalah. Jadi mohon kepada Allah, dan doa yang Nabi anjurkan ini baca, insya-Allah Allah jauhkan kita daripada penyakit yang berlaku, bala yang menimpa secara tiba-tiba, jahdil bala. Wa daraki syaqa. Daraki syaqa ni maknanya musibah yang berlaku bertali arus. Motor kena curi, lepas tu pula jatuh pula, tangan kena simen, lepas tu pula hutang dengan orang tak nak bayar bagi pada orang duit, orang tak bayar pula. Macam-macam bertali arus musibah berlaku dalam hidup. Kita pohon pada Allah dengan doa ini, insya-Allah Allah selamatkan kita. Yang ketiga, Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darki syaqa wa su'il qada. Su'il qada ni maknanya qada yang buruk. Qada, ketetapan Allah semuanya baik, tapi dalam perhatian, dalam penilaian kita, kadang-kadang kita rasa ia tidak patut, ia buruk, ia satu yang tidak enak, maka kita baca su'il qada. Yang terakhir sekali, wa syamatatil a'da, iaitu bergembiranya musuh terhadap sesuatu yang menimpa kita. Pun Nabi ajar untuk kita mohon perlindungan kepada Allah. Baik, cerita Syuraih Al-Qadhi tadi, beliau berkata pada Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu an bahawa apa yang dibuat oleh Sayyidina Umar untuk minta semula harga kuda ini tidak patut, kerana tuan mendapatnya dalam keadaan baik. Maka tuan kena pulangkan kuda itu dalam keadaan baik juga, barulah dia boleh jual, baru dia boleh pulangkan wang tuan beli padanya.
Maka Syaril Qadhi ini berkata kepada anak muridnya itu, kepada anak saudaranya itu, ketika ditanya tentang masalah-masalah hidup, dia berkata, sabarlah anakku, hadapilah yang baik, mengadulah pada Allah, jangan madu pada manusia. Ini dalam konteks tadabbur yang kita ceritakan tadi, tuan-tuan. Jauh saya melilau. Dan akhirnya Syurahil berkata kepada anak saudaranya yang mengadu kesempitan hidup itu, dia berkata, anakku, sebenarnya untuk pengetahuan kau, mata aku yang belah kanan ni tidak berfungsi sejak lebih 10 tahun yang lalu. Cerita ni dibawa oleh Imam Az-Zahabi dan Syiar Alamin Nubala. Anakku, untuk pengetahuan kau, aku cerita pada kau, sabarlah dalam urusan hidup nak. Sebenarnya mata aku belah kanan ni tak nampak lebih daripada 10 tahun. Aku tak pernah cerita pada sesiapa pun tentang musibah ini. Even malah kepada isteriku pun aku tidak katakan kepadanya mata ni tidak nampak. Kerana redahlah dengan apa yang Allah beri, syukurlah dengan apa yang ada. Ya, jadi tuan-tuan boleh sekalian, ini hak kita kedua kepada Al-Quran, itu tadabbur Al-Quran. Yang ketiga, tuan-tuan, jalankan segala perintah Allah yang ada padanya. Yang halal, yang haram, jauhi. Kalau kita baca ayat tentang riba, kita berinteraksi dengan riba itu, tinggalkan segala bentuk perniagaan yang haram, tuan-tuan. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba. Jangan terlibat dengan skim cepat kaya. Jangan terlibat dengan pelaburan yang menjanjikan untuk kita pulangan senang sewenang-wenangnya. Itu semua riba, tuan-tuan yang boleh sekalian. Ketika Imam Malik disebut oleh Imam Ibn Kathir dan tafsirnya, tafsir Ibn Kathir, Imam Malik berkata, aku membaca ayat-ayat tentang riba, aku dapati tidak ada hukum yang lebih dahsyat yang Allah sediakan untuk pemakan riba, lebih daripada pemakan riba. Hukuman yang paling buruk Allah sediakan untuk pemakan riba. Dan dalam hadis mengatakan bahawa riba itu mempunyai lebih daripada 60 pintu, hampir 70 pintu. Kata Nabi SAW. Dan riba yang paling ringan adalah seperti seorang lelaki itu berzina dengan ibunya sendiri. Na'udzubillah, tuan-tuan. Riba, iaitu kita terlibat dengan sistem yang tidak Islamik ini, dalam pembangkan, beli kereta, beli rumah dan sebagainya, ia seperti seseorang itu berzina dengan ibunya sendiri. Kalau dia perempuan, seumpama dia berzina dengan puteranya sendiri. Na'udzubillah, tuan-tuan. Jadi bila kita membaca Al-Quran, jalankan segala tanggungjawab yang ada pada Quran. Ikut, amalkan, buat sedaya upaya. Bila kita dah tak mampu, Allah beri pada kita hadiah dengan pemberitahuan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa la tahmilna kama hamalta 'alaina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna fansurna 'alal kafirin. Tuan-tuan, jawab kita kepada Allah selepas kita berusaha yang terbaik. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah dengan bersungguh-sungguh. Dan kemudian bila tidak mampu, turun ayat untuk menggembirakan kita bahawa Allah tidak bebankan atas kita lebih daripada kemampuan yang sepatutnya. Tuan-tuan, masa pun dah menuju ke penghujungnya. Ampun maaf atas segala kekurangan. Kita belajar tentang Quran, tunaikanlah hak Quran. Mudah-mudahan kita selamat daripada ayat yang Allah gambarkan. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Janganlah kamu jadi seperti orang Bani Israel yang beriman pada sebahagian daripada Al-Quran saja dan mengkufuri yang lain. Yang mana selari dengan keperluan kamu, syahwat kamu ikut. Yang lawan dengan hak kamu, yang lawan dengan syahwat kamu, kepentingan kamu tolak. Maka ini semua hanya terhasil bila kita tadabbur Quran, berusaha untuk khatam Quran. Ada satu hadis mengatakan, siapa yang mengkhatam Quran, malaikat akan mencium dahinya, tuan-tuan. Ya, tahniahlah kepada tuan-tuan yang menghantar anak-anak ke Mahat Tahfiz. Sekolah kerajaan pun pihak Kementerian Pendidikan mengadakan aliran ulul albab. Ni cikgu-cikgu punya jasa, tuan-tuan, ya. Terima kasih, tuan-tuan. Anak saya pun ada 2 orang di ulul albab. Mereka telah hafal Quran. Sudah banyak terima kasih kepada cikgu-cikgu, warga Kementerian Pendidikan. Kalian punya jasa kepada kami memang tak terbalas. Ya, itu sebab dikatakan satu kajian yang tidak rasmi, orang seperti kalian dalam bidang pendidikan ini punya hidup yang paling barakah. Kalian tak terlibat dengan benda-benda haram, jauh daripada rasuah. Dan ada kajian menunjukkan bahawa kebanyakan doktor-doktor pakar yang lahir pada tahun 90-an, yang jadi orang-orang penting dalam bidang perubatan, engineering dan sebagainya, mereka lah anak cikgu-cikgu, anak orang berkecimpung dalam bidang pendidikan. Mereka yang bekerja di Kementerian Pendidikan adalah semulia-mulia manusia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memasukkan kita dan sekalian tuan-tuan, guru-guru yang berkhidmat di mana sahaja mereka berada dalam lingkungan rahmatnya, kebaikannya. Dan Rasulullah mengajar kita untuk mengucapkan kepada orang yang buat baik pada kita, mengatakan jazakallahu khairan.
Kalau kamu tidak mampu balas jasa seseorang buat kebaikan pada kamu, sebutlah kepadanya jazakallahu khairan, jazakumullahu khairan. Maka saya mengucapkan jazakumullahu khairan kepada sekalian warga pendidik, terutamanya di Jabatan Pendidikan Negeri Ipoh, Perak. Di mana sahaja kalian berada, kalian telah menjalankan tanggungjawab yang sangat besar. Mudah-mudahan semuanya dinilai di atas mizan hasanat kalian di sisi Allah nanti, yang akan memberatkan timbangan amalan kebaikan cikgu-cikgu, tuan-tuan, perempuan yang berkhidmat dalam bidang ini, dengan semulia-mulia reward daripada Allah Ta'ala di akhirat. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada pagi ini ada manfaatnya, dan selamat berusaha dan meningkatkan komitmen kita pada hari-hari terakhir Ramadan yang dijanjikan oleh Allah adanya malam syaraf, malam qadar, malam kemuliaan ini. Sekian daripada saya. Terima kasih kepada Ustaz Nizam, kepada Ustaz Azlan, kepada Ustaz Lutfi, senior saya di Jordan dahulu, Ustaz Safwan, dan ramai lagi warga pendidik dan pengarah pendidikan negeri Perak. Ada peluang untuk bersama dengan kalian, mudah-mudahan ke akhirat besok. Ingatlah saya, kerana guru-guru kami di negara Syam pesan, man kana minkum najian falyakhuz bi yadi ghairihi. Sesiapa yang di akhirat besok selamat, jangan lupa sambut tangan saya ketika saya nak jatuh dalam neraka. Orang-orang beriman selalu pesan begitu. Kita mungkin tak jumpa, saya pun tak nampak wajah tuan-tuan, tapi kalau ada jasa, ada bakti dengan sedikit doa yang saya sampaikan pada ini, maka kenanglah saya dan doa tuan-tuan, dan kenangkan saya bila di mahkamah Allah besok. Kerana ada orang kita lihat di dunia hebat, tapi di akhirat dia bukanlah sesiapa pun di sisi Allah. Ada orang kat dunia nampak tak ada hebatnya, tapi dia punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Maka orang-orang seperti inilah kita tagihkan bantuan dan juga kebaikan mereka pada hari yang tidak mempunyai manfaat harta benda dan anak pinak, kecuali yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat sejahtera. Terima kasih semua. Ya, Hirar Darus, Bani, Suhamid, Zubaidah, Sulaiman, Wan Hayati. Kalau kalian ada peluang, silalah tonton program tafsir saya di live Facebook ini setiap hari dalam bulan puasa pada jam 5 petang. Sekarang kami sudah masuk ke bahagian ketiga surah Tariq. Surah yang pendek ni tetapi mempunyai makna yang sangat mengesan kalau kita hayati, kita tadabbur. Jadi setiap hari saya ada ke udara pada jam 5 petang dalam sesi tazkirah tafsir Quran. Alhamdulillah banyak surah yang telah ditamatkan sepanjang musim PKP ni. Semoga ada manfaat kita duduk di rumah bersama keluarga. Sekian saja. Saya nak berhenti tak berhenti ni tuan, kerana sayang suka jumpa dengan tuan-tuan, tak nampak tuan-tuan. Setakat saja dulu. Wallahu alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah